Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan laporan projek pengurusan disiplin iaitu biadab. Okay, ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Syahrul Anwar bin Mat Nor, Muhammad Syahiman bin Sharif, Ahmad Aizat Zahir bin Zakaria, Nur Atikah binti Asmawi, Nur Syazwani binti Sabri dan Tan Wilia. Pengenalan bagi biadab ialah sejak akhir-akhir ini beberapa masalah salah laku murid sering diterbitkan melalui media massa pada masa kini. Banyak laporan mengenai murid biadab dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan. Keganasan yang berlaku dalam kalangan murid sekolah semakin meningkat dan ini menimbulkan kebimbangan pelbagai pihak. Masalah biadab agak membimbangkan dan ini merupakan penyebab kepada kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar. Sekolah merupakan tempat untuk mendidik dan memperbetulkan akhlak murid-murid kerana mereka merupakan warisan dan bakal mencorak masa depan negara. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah yang proaktif dan lebih efektif bagi menangani masalah biadab di sekolah. Definisi kepada biadab. Biadab merupakan tingkah laku murid dalam bentuk perlakuan atau percakapan seseorang individu. Menurut Lewis M. Baker 2001, biadab merupakan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Manakala menurut Carl Rogers 1999, beliau mendefinisikan biadab sebagai tingkah laku individu yang bertingkah laku mengikut diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu tersebut mempunyai konsep kendiri yang positif, maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Objektif laporan ini terdapat 3 objektif iaitu menjadi panduan kepada guru dan pihak sekolah bagi membina dan menguatkuasa peraturan mengenai masalah disiplin biadab. Yang kedua, memberi kefahaman, kesedaran dan pengurusan berkenaan disiplin biadab. Dan yang ketiga, menjadi panduan mengenai strategi pelaksanaan pengurusan masalah biadab yang timbul. Peraturan dan prosedur dalam menangani masalah biadab. Yang pertama ialah membuat rujukan, yang kedua mengenakan tindakan dan yang ketiga mengelakkan hukuman. Bagi membuat rujukan, terdapat 5 rujukan yang boleh dilakukan oleh para guru atau pihak sekolah sebelum menjatuhkan hukuman terhadap murid biadab. Yang pertama ialah Ordinan Pelajaran 1957, yang kedua Surat Perkeliling Ikhtisas, yang ketiga buku-buku panduan disiplin, yang keempat pelaksanaan dasar pengurusan disiplin dan yang kelima ialah sistem sasiah diri murid. Berikut merupakan peraturan yang mengenai masalah disiplin yang terkandung dalam Ordinan Pelajaran 1957. Surat Perkeliling Ikhtisas dari semasa ke semasa mengenai masalah biadab bermula daripada tahun 1968 sehingga tahun 2006. Yang ketiga ialah buku-buku panduan disiplin. Berikut merupakan antara contoh buku panduan yang boleh dijadikan rujukan mengenai masalah biadab. Pelaksanaan dasar pengurusan disiplin iaitu dasar baru. 4 jawatan kuasa bertindak ditubuhkan yang melibatkan pelbagai pihak dalam mendapatkan input, pandangan serta pelaksanaan secara menyeluruh dan holistik. 4 jawatan tersebut ialah jawatan kuasa bertindak menangani isu-isu di sekolah, jawatan kuasa bertindak melalui aspek perundangan dan penguatkuasaan, jawatan kuasa bertindak melalui pendekatan psikologi dan kesihatan, dan yang keempat ialah jawatan kuasa bertindak melalui pendekatan masyarakat. Rujukan yang terakhir ialah sistem sasiah diri murid versi 2.0. Sistem ini merupakan penambahbaikan daripada SSDM sedia ada. Sistem ini lebih mementingkan amalan baik sebagai usaha dalam menggalakkan amalan nilai-nilai murni dalam kalangan murid. Dalam sistem ini turut memasukkan elemen mata iaitu markah. Terdapat 2 proses kerja iaitu perekodan kes salah laku dan perekodan amalan baik. Dalam
Dalam SSDM V2.0 ini terdapat 14 kod kategori kes disiplin murid dan berikut merupakan ciri-ciri sistem SSDM 2.0 yang baru. Menjatuhkan hukuman kepada murid yang melakukan masalah biadab, terdapat 3 bentuk hukuman yang perlu dielakkan. Yang pertama ialah hukuman yang berbentuk penyiksaan, yang kedua hukuman berbentuk cacian dan yang ketiga hukuman berbentuk liar dan melampau. Bagi peranan guru dalam menangani masalah biadab ini. Guru mempunyai peranan dan tanggungjawab bukan sahaja setakat mengajar tapi juga mendidik dalam membentuk sikap, nilai dan akhlak murid-murid tersebut dengan pelaksanaan disiplin yang baik, mencari pendekatan yang sesuai supaya matlamat pembelajaran dapat dicapai. Peranan guru seterusnya adalah mempunyai disiplin yang baik dan menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada murid-murid dengan sentiasa bertata tertib, berbudi bahasa, bersopan santun, bertimbang rasa dan bersipati serta bijak dalam menghadapi masalah. Guru juga berperanan dalam mengawasi disiplin murid di sekitar sekolah, sama ada di bilik darjah ataupun terlibat dengan kegiatan luar sekolah. Bidang tugas guru. Bagi guru disiplin, ia merupakan pembantu guru, guru besar atau pengetua dalam rangka atau membuat peraturan-peraturan sekolah, menentukan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa kegiatan sama ada di dalam atau di luar sekolah, mengawasi pengawas-pengawas sekolah, menjadi penyelaras di antara guru dan pengetua dalam hal disiplin murid, serta menjalankan hukuman disiplin, serta menjadi pegawai penghubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa dalam masalah disiplin. Guru bimbingan dan kaunseling pula, ia perlu memberi kerjasama, nasihat dan pandangan kepada guru disiplin dan guru lain di dalam menyelesaikan masalah disiplin sekolah. Ia juga dapat memberi bimbingan dan kaunseling kepada murid-murid yang mempunyai masalah disiplin untuk mewujudkan tata kelakuan yang baik. Seterusnya, membuat penghubungan dengan ibu bapa penjaga murid yang mempunyai masalah disiplin, pegawai kebajikan masyarakat atau pihak polis atas kebenaran pengetua. Bagi bidang tugas guru kokurikulum pula, mengatur jadual kegiatan kokurikulum serta mengadakan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaannya, menjadi penyelaras di antara ahli persatuan dengan guru disiplin atau pengetua sekiranya ada masalah yang timbul dalam persatuan tersebut. Seterusnya adalah mengatur cara atau kegiatan yang menarik dan berfaedah untuk persatuan dan memupuk bakat di kalangan murid. Okay, tindakan disiplin dalam bilik ajar apabila berlaku sebarang masalah disiplin, tindakan yang perlu dilakukan adalah memberi nasihat dan amaran kepada murid-murid yang telah terbukti bersalah. Seterusnya, memberi kerja-kerja yang membina dengan tujuan membentuk semangat dan sikap sayang sekolah, juga membersihkan bilik darjah dan seumpamanya. Seterusnya adalah menghantar murid kepada pengetua untuk diberi nasihat ataupun hukuman. Dengan cara ini, dia dilakukan dengan nasihat dan juga inisiatif guru itu sendiri. Seterusnya, memberi murid tanggungjawab atau tugas tertentu, kesalahan diulangi, minta kerjasama guru lain seperti guru bimbingan dan kaunseling untuk menyelidik dan mengkaji punca masalah berkenaan. Seterusnya, apabila berlaku masalah disiplin dan dianggap ada kaitan dengan keluarga murid, guru perlulah meminta kerjasama ibu bapa untuk menyelesaikan masalah berkenaan dengan pengetahuan pengetua. Okey, jika masalah disiplin mempunyai masalah ekonomi keluarga, guru boleh memberitahu kepada pegawai kebajikan sekolah melalui pengetua. Ini adalah tata cara menyelesaikan masalah disiplin. Guru haruslah melihat dan menganggap tiap kesalahan itu secara objektif. Ini dapat mengelakkan daripada maksimal dan menjauhkan diri daripada membuat kesimpulan terburu-buru tanpa penyelidikan.
Seterusnya adalah mewujudkan suasana tenang di antara guru dan murid sebelum memulakan usaha penyelidikan mengenai punca berlakunya masalah disiplin tersebut. Seterusnya, memberi murid peluang untuk menjelaskan kesalahan dan guru hendaklah memberi penjelasan murid dengan teliti, cuba memahami masalah mereka terlebih dahulu. Khususnya jika murid tersebut didapati bersalah, guru seharusnya membantu murid menyedari masalah mereka dan menasihati mereka untuk mengubah kelakuan mereka. Dan terakhir sekali, jika usaha ini gagal, kesalahan disiplin bersabit jenayah, penggunaan dadah, prasugut, subversif, antisosial, mencuri dan lain-lain, hendaklah diberitahu tuan pengetua dengan serta-merta. Baiklah, untuk peranan sekolah, terdapat 5 langkah yang boleh dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi masalah disiplin. Yang pertama ni ialah untuk memperkasakan program guru penyayang, di bawah terdapat salah satu inisiatif yang terdapat dari bawah peranan sekolah ataupun dalam program guru penyayang ialah guru boleh menunggu pelajar di pintu pagar agar pelajar untuk menyelami dan memberikan salam hormat kepada pelajar dan guru. Langkah tersebut ialah langkah yang sangat baik kerana pelajar akan menghormati guru dan mereka akan berasa mesra dengan guru. Apabila wujud suasana ataupun silaturahim yang dicipta pada waktu tersebut, ia akan menyebabkan pelajar lebih menghormati guru dan mereka akan lebih berasa mesra apabila berada dengan guru. Seterusnya, apabila hubungan yang baik diwujudkan, masalah disiplin akan berkurangan. Seterusnya ialah memperkasakan peranan kaunseling. Sebagai yang kita tahu, peranan kaunseling bukan sahaja untuk memberikan nasihat dan juga kaunseling kepada pelajar yang bermasalah, namun ia juga dapat memberikan manfaat kepada pelajar lain yang boleh membimbing pelajar lain, kerana di bawah peranan kaunseling perlu terdapat satu pertubuhan yang akan menolong dan juga yang akan membimbing pelajar-pelajar lain yang berada di sekolah. Seterusnya, langkah yang ketiga ialah pemerkasaan atau pelajaran moral dan civic. Pemerkasaan moral dan civic bukan sahaja di bawah teks di dalam buku teks, namun juga pelajaran yang sangat dinamik. Hal ini kerana untuk permakahan yang terdapat dalam kerja khusus, khususnya pelajaran moral, terdapat satu kerja khusus yang memerlukan pelajar untuk berinteraksi sama ada dengan warga sekolah, dengan ibu bapa ataupun dengan rakan-rakan mereka yang berada di sekolah. Hal ini akan menyebabkan pelajar akan berasa lebih dekat ataupun tidak perlu melakukan perkara tersebut secara paksaan, dan hal ini seterusnya akan menyebabkan mereka lebih menghormati orang lain dan juga mengurangkan masalah disiplin. Seterusnya, yang terakhir ialah pelaksanaan hukuman yang tegas dan adil. Hal ini dikatakan demikian kerana hukuman yang adil dan saksama akan menjadikan pelajar matang. Sekiranya mereka dihukum secara tidak adil, ia akan menjadi satu isu yang lain dan pelajar akan berdendam dengan guru tersebut kerana mereka berasa mereka diadili secara tidak adil. Kita tengok kepada faktor biadab, di mana biadab ini adalah suatu perbuatan yang boleh menimbulkan kepada permasalahan disiplin yang boleh dilihat daripada pelbagai sudut dan banyak puncanya. Terdapat 5 faktor biadab, antaranya ialah faktor diri murid, faktor ibu bapa dan keluarga, faktor rakan sebaya, faktor sekolah dan faktor media massa. Kita tengok kepada faktor yang pertama, iaitu faktor diri murid. Setiap orang bertanggungjawab ke atas tindakan mereka sendiri. Pelajar berkemungkinan menjadi tidak berdisiplin dengan mengikut kehendak mereka sendiri tanpa pengaruh luar. Pelajar yang melanggar peraturan mempunyai masalah emosi, iaitu kanak-kanak jenis ini dipanggil neurotik atau psikotik, yang boleh dikenal pasti melalui cara dia berkelakuan ganas, selalu melakukan kesilapan, bergaduh, tidak taat, tidak berbentuk dan tidak stabil. Faktor yang kedua adalah faktor ibu bapa dan keluarga. Itu
kita boleh katakan rumah ini adalah kilang yang menghasilkan kepribadian manusia. Ini kerana pengawasan rumah tidak cukup untuk mengenakan beberapa peraturan yang hanya perlu dipatuhi. Jika keadaan bertambah buruk apabila ada ibu bapa yang sibuk di pejabat dengan tugas sehingga mengabaikan tanggungjawab memantau tingkah laku anak-anak. Faktor yang ketiga adalah faktor rakan sebaya, iaitu boleh katakan rakan ini adalah kumpulan atau remaja dengan persekitaran umur yang sama. Yang mana kita boleh kata satu kumpulan yang menawarkan pengalaman yang tidak terdapat dalam keluarga atau sekolah. Rakan sebaya ni adalah tempat mereka berkongsi masalah dan menggantikan ibu bapa, terutama mereka yang mempunyai masalah di rumah. Faktor yang keempat adalah faktor sekolah. Faktor sekolah ni boleh dikatakan persekitaran sekolah yang dikawal ketat yang mewujudkan keadaan tidak berdisiplin dan tidak menyenangkan kerana pelajar menentang kawalan ketat ini dalam pelbagai tingkah laku buruk termasuk penghinaan guru, kekasaran dan penentangan guru. Mereka ini berkelakuan biadab di sekolah dengan ingin membalas dendam terhadapnya, ingin memusnahkan sesuatu dan ingin menunjukkan kuasa mereka tanpa pengawasan orang dewasa. Faktor yang terakhir adalah faktor media massa. Dan filem lucah yang tidak selari dengan agama, akhlak, budaya ketimuran dan wawasan negara. Remaja kini dapat dengan mudah untuk mengakses segala jenis informasi tanpa ada batasan. Tingkah laku biadab sebegitu akan berlaku di dalam dan di luar sekolah melalui bantahan atau penentangan sekiranya berlaku ketidakpuasan hati terhadapnya. Kita akan melihat kepada kesan daripada perilaku biadab ini. Kesan merupakan sesuatu sama ada yang mendatangkan kebaikan atau keburukan yang timbul daripada sesuatu hal seperti keadaan, perbuatan, tindakan dan lain-lain. Kesan juga boleh diistilahkan sebagai kesudahan daripada sesuatu kejadian. Perilaku biadab ini akan memberi kesan kepada murid itu sendiri, guru, ibu bapa, masyarakat dan juga negara. Seterusnya, remaja milenial masa kini lebih terdedah kepada bahasa kurang sopan seperti perkataan kotor, mencarut dan juga makian. Hal ini kerana akhir-akhir ini murid lebih selesa berkomunikasi menggunakan bahasa yang kurang sopan dan tidak berhemah tanpa menghiraukan di sekitaran awam ataupun di media sosial. Jadi baru-baru ini sempat menular di media sosial yang memaparkan murid sekolah membuang buku ke sungai dan menconteng pakaian sekolah dengan perkataan kesat. Apakah sebenarnya yang membuatkan mereka bertindak sedemikian? Mungkin mereka beranggapan bahawa ia merupakan salah satu cara untuk melepaskan tekanan yang dihadapi oleh mereka. Ia akan memberikan kesan negatif kepada masa hadapan murid yang semestinya masih jauh dalam menempuhi liku-liku perjalanan kehidupan mereka. Baik, kita juga akan melihat kesan biadab kepada guru. Guru merupakan insan yang sangat dihormati. Guru sepatutnya diberi penghormatan kerana ilmu yang dimiliki oleh mereka adalah sangat luas. Berbicara mengenai keberkatan ilmu dari guru ini, murid seharusnya berusaha untuk mendapatkan keberkatan daripada guru masing-masing. Amat penting sebenarnya untuk beradab dengan guru kerana doa seorang guru yang baik sememangnya memberikan kesan dan impak yang besar kepada hidup murid. Kesan apabila seorang murid bersikap biadab terhadap guru amat besar di mana sepandai manapun seseorang murid tersebut jika pernah bersikap biadab dengan guru, maka hidupnya tidak akan berjaya tanpa doa daripada insan yang telah memberikan ilmu kepada mereka. Baiklah, ibu bapa merupakan insan yang paling rapat dengan anak-anak setelah rakan sebaya. Mereka juga bertanggungjawab dalam mencari nafkah serta mendidik anak sehingga dewasa. Pengorbanan dari ibu bapa ni sangat besar dan juga bermakna. Oleh itu, anak-anak perlu dan wajiblah untuk mentaati serta berbuat baik kepada ibu bapa. Murid seharusnya sentiasa menjaga percakapan mereka dengan bercakap secara berhemah dan penuh dengan sopan santun. Murid yang tidak beradab dan bersikap biadab dengan ibu bapa biasanya tidak akan mendapat keberkatan dalam hidup mereka. Jadi antara kesan biadab kepada ibu bapa ialah sukar untuk lulus peperiksaan walaupun telah melangkahi pelajaran, tidak akan berjaya dalam pelajaran, seterusnya akan mendapat natijah yang negatif,
Dan biadab ini akan menyebabkan runtuhnya sebuah institusi kekeluargaan. Seterusnya kita akan melihat kepada kesan biadab kepada masyarakat. Biadab akan menyebabkan seseorang yang tinggal dalam institusi bermasyarakat ini tidak beradab, maka lahirlah kelompok-kelompok individu yang kurang adab, iaitu biadab. Jadi mereka yang biadab ini kepada orang sekeliling serta biadab kepada individu yang mempunyai kaum, agama, bangsa yang berbeza daripada mereka. Jadi apabila semua individu di Malaysia ini beradab, maka kita akan selangkah untuk mendekati negara bangsa yang telah diidamkan selama ini. Remaja merupakan tonggak kepimpinan serta masa hadapan bagi sebuah negara bangsa. Mereka merupakan generasi yang akan membentuk negara suatu hari nanti. Jadi pembinaan sesebuah negara bangsa merupakan sebuah perjuangan yang masih belum selesai. Oleh itu pelbagai usaha dan insentif ke arah mencapai matlamat tersebut telah dijalankan. Politik, golongan akademik serta rakyat marhai yang lain. Punca kepada kegagalan ini adalah termasuk sikap biadab dalam kalangan generasi muda masa ini kerana mereka cenderung untuk tidak memahami serta menghayati dan menerapkan nilai tata susila yang tinggi. Jadi menurut Hargue dan Harrop, bagi membentuk negara bangsa, sebuah negara perlu melalui beberapa peringkat terlebih dahulu seperti membina negara, membina bangsa, penyertaan rakyat dan pengagihan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Langkah menangani masalah disiplin. Jadi terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil oleh guru-guru dalam mengurangkan ataupun menangani masalah disiplin di sekolah. Guru haruslah memberikan penekanan dengan menggunakan pelbagai kaedah dalam pembelajaran supaya dapat menarik minat pelajar dan perhatian murid itu sendiri. Sebagai contoh, guru boleh memberi kerja ataupun tugasan yang boleh diberikan secara tugasan task force ataupun dan sebagainya lah. Jadi selain daripada itu juga terdapat langkah yang kedua, iaitu langkah pembelajaran secara kooperatif, di mana langkah pembelajaran secara kooperatif ini yang telah melibatkan murid dalam suasana pembelajaran kendiri, di mana pelajar-pelajar ini sendiri perlu membuat tugasan yang telah diberikan oleh guru bersama dengan rakan-rakan mereka, terutamanya rakan-rakan dalam kelas lah. Dan selain daripada itu juga, murid ini juga dapat belajar daripada sesuatu antara satu sama lain. Jika ada betul dan ada salah, mereka boleh belajar antara satu sama lain dan membentuk suasana harmoni dalam kalangan pelajar itu dan dapat mengurangkan dan menangani masalah disiplin. Seterusnya, menangani masalah disiplin dengan meningkatkan nilai kendiri dalam kalangan murid itu sendiri. Di mana faktor yang mempengaruhi nilai kendiri seseorang ini ialah daripada layanan yang diterimanya oleh orang lain. Sebagai contohnya, kalau guru-guru itu memberikan layanan yang baik kepada pelajar-pelajarnya, maka nilai kendiri mereka ini atau keyakinan diri mereka ini lebih terdidik dan tidak mudah untuk mengalami masalah disiplin. Selain daripada itu juga, guru-guru boleh memberikan layanan yang baik melalui amalan budaya penyayang kepada murid, murid juga dalam mengembangkan nilai kendiri yang positif. Jadi sebagai kesimpulannya, masalah disiplin para pelajar pada hari ini sebenarnya tidak boleh dipandang ringan. Kerana masalah ini jika tidak dikawal, ia akan menjadi parasit ataupun virus dalam masyarakat. Dan keadaan ini juga sebenarnya boleh mengundang kepada masa hadapan yang lebih gelap bagi para pelajar jika tidak ditangani dengan segera. Jadi sebagai seorang guru yang proaktif dan berwawasan, maka kita hendaklah bersama-sama menangani masalah disiplin pelajar agar dapat melahirkan pelajar dan budaya yang sihat di kawasan sekolah. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Kami memohon maaf andai kata ada tersilap dan terkasar bahasa ataupun terkurang informasi. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.